Yang kedua, tuan-tuan sekalian, Islam ini bukan sekadar satu agama, satu cara hidup. Islam yang keduanya ad-daulah. Ad-daulah maknanya kepimpinan. Ad-daulah maknanya kekuasaan, pemerintahan. Sebab itu Nabi diperintahkan hijrah tuan ke Madinah, menegakkan pemerintahan Islam negara di kota Madinah. Saya ulang balik tuan-tuan sekalian. 13 tahun Nabi di Mekah berdakwah tuan-tuan sekalian, 150 orang sahaja memeluk Islam. Bila Nabi berhijrah ke Madinah sebagai satu kerajaan, dakwah dengan kekuatan, dengan kapasiti sebagai kerajaan, 10 tahun sahaja 124,000 orang. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, pada tahun 1985 ada satu buku dilancarkan di London yang bernama 100 manusia paling berpengaruh dalam sejarah. Buku ini tuan-tuan sekalian ditulis oleh bukan seorang Islam. Michael Echard ini seorang Yahudi, menjadi pensyarah di Maryland University di Amerika Syarikat. Dia pernah berkhidmat di National Aerospace of America, NASA. Dia membuat kajian selama 25 tahun untuk dia pilih siapa manusia pertama sampai yang ke-100 paling berpengaruh dalam sejarah. Apabila buku itu launching, dilancarkan di London tahun 1985, beliau mengejutkan seluruh dunia apabila memilih Nabi Muhammad SAW manusia pertama, ranking pertama dalam kalangan 100 manusia paling berpengaruh dalam sejarah. Orang berdikaikan apa jasa Muhammad, apa sumbangan Muhammad dalam sejarah tamadun manusia. Michael Echard menyebut hebatnya Muhammad SAW ini, dia menyebarkan Islam bermula dengan 3 orang, naik 80 orang, hijrah ke Madinah 150 orang, Nabi wafat meninggalkan 124,000 orang. Hari ini ketika mana buku ini dilancarkan di London 1985, bilangan umat Islam di seluruh dunia hampir 2 bilion penduduk dunia, mereka beragama Islam. Inilah contoh tuan-tuan, bukti tanda Islam agama yang benar. Agama yang sesat, agama yang menyeleweng, agama tuan-tuan sekalian yang tidak betul, makin lama makin tak ramai orang ikutnya. Tapi Islam sebagai agama yang benar, datang daripada Allah, disampaikan oleh Nabi SAW, makin lama makin ramai orang memeluk agama Islam. Walaupun tuan-tuan Islam tuan-tuan dimusuhi di Liberia, tuan-tuan sekalian, umat Islam yang dikenali sebagai orang Islam, mereka dibunuh terang-terangan di hadapan orang ramai. Mereka dibakar. Di mana tuan-tuan? Di Liberia, di Rakhine, di Burma, tuan-tuan. Umat Islam tuan-tuan sekalian dipaksa naik kapal, hantar tengah-tengah laut, sampai kapal berhenti dan tenggelam bersama karam dengan 1,000-2,000 umat Islam. Tetapi Islam tidak pernah berkurangan, semakin bertambah dan sebagainya. Inilah kehebatan Nabi SAW yang tidak ada pada orang lain. Yang kedua, kenapa pilih Muhammad? Muhammad ini, Muhammad SAW, pertama, dia tidak pernah terlibat dengan skandal moral, tuan-tuan sekalian. Muhammad SAW mempunyai akhlak yang cukup mulia. Sebab itu disebut di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya pada Muhammad
itu mempunyai akhlak yang cukup baik. Ya. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, Muhammad tidak pernah langsung disabitkan dengan kesalahan-kesalahan moral. Tak pernah kacau anak dara orang, tak pernah bunuh orang, tak pernah ditangkap minum arak, tak pernah rasuah, tak pernah penyelewengan kuasa, guna salah kuasa dan sebagainya. Tak pernah dipenjarakan. Ya, inilah contoh pemimpin-pemimpin yang sepatutnya diangkat, tuan-tuan sekalian. Mengambil, tuan-tuan sekalian, sirah Nabi mempunyai akhlak yang mulia, tidak pernah disabitkan mana-mana skandal moral, tuan-tuan sekalian, yang tidak ada pada orang lain. Ya, orang Arab mereka lebih kenal Muhammad daripada anak-anak mereka sendiri. Kerana apa? Akhlak Nabi yang mulia, perangai Nabi yang baik. Contoh, Nabi berjiran dengan seorang perempuan tua Yahudi. Perempuan tua Yahudi di hari-hari ini sakitkan hati Nabi. Nabi nak keluar daripada kawasan perumahan Nabi, kena lalu depan rumah Yahudi tersebut. Apa dia buat? Dia baling belakang Nabi dengan sampah, dengan najis. Tiap hari. Dan Nabi tak pernah balas dendam. Nabi tak pernah ambil balik najis sampahnya baling ke muka perempuan tua Yahudi tersebut. Tak pernah. Nabi mendoakan kebaikan untuknya hari-hari, dan Nabi sentiasa bersabar. Sebab itu satu hari, tuan-tuan sekalian, Nabi SAW lalu di tempat tersebut tak kena baling dengan sampah, tak kena baling dengan batu lagi. Nabi sebagai jiran yang baik. Jiran makna dia apa? 40 jiran kita, 40 rumah di kanan kiri kita, di depan di belakang kita. Satu Taman Ceras Jaya ni jiran kita yang kita ada tanggungjawab. Sama ada jiran itu Islam ataupun mereka tidak Islam. Nabi sebagai jiran yang baik, ya, ziarah rumah perempuan tua Yahudi tersebut. Walaupun hari-hari dia menyakitkan hati Rasulullah. Sampai di rumah, tuan-tuan sekalian, dilihat perempuan tua Yahudi itu terbaring sakit. Nabi tanya kabarnya, wahai ibu, apa kabar hari ini? Ya, sakit rupa-rupanya. Ya, MC, tuan-tuan sekalian. Kalau tak MC, hari itu dibanting Nabi lagi, tuan-tuan sekalian. Nabi sebagai jiran yang baik, tuan-tuan, minta istrinya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha untuk apa? Masak bubur, tuan-tuan sekalian. Ya, masak bubur, dan Nabi sendiri, tuan-tuan sekalian, suapkan ke mulut perempuan tua Yahudi tersebut. Awal tua, tuan-tuan, umur 70, umur 80, kita pun nanti tua, tuan-tuan sekalian. Bila kita sakit, anak kita suap, isteri kita suap, banyak masuk ke banyak yang keluar? Banyak yang keluar, tuan-tuan. Nabi dengan penuh sabar, tuan-tuan sekalian, ambil hujung pakaiannya ini, tuan-tuan, hujung bajunya inilah ke mulut perempuan tua Yahudi tersebut. Lalu perempuan tua Yahudi itu menyebut, inilah akhlak para Nabi dan Rasul. Hari ini aku masuk Islam, ya Rasulullah. Ya, pemimpin yang hebat mesti mempunyai akhlak yang mulia. Seumpama Nabi SAW. Satu hari ada seorang pemuda datang. Ya, dia nak masuk Islam, tapi dia kata apa? Izinkan aku berzina, ya Rasulullah. Ya, para sahabat nak angkat tangan dah, tuan-tuan. Ya, nak belasah dah pemuda ni, tuan-tuan. Mana boleh minta izin, minta permit zina, tuan-tuan sekalian. Nabi sabarkan mereka nanti dulu. Ya, Nabi bercakap dengan pemuda ini. Adakah kamu suka, ya, orang lain, ya, mencabul ibu kamu? Tentu tak suka, ya Rasulullah. Adakah kamu suka orang lain mencabul anak kamu sendiri? Tentu tak suka, ya Rasulullah. Adakah kamu suka orang lain mencabul kehormatan adik-beradik perempuan kamu sendiri? Tentu tak suka, ya Rasulullah. Dan aku akan pertahankan mereka mati-matian.
Jawab Nabi SAW, begitulah juga orang lain. Mereka tidak suka mereka, tuan-tuan, anak, isteri, ataupun ibu mereka, ataupun adik-beradik mereka dicabut kehormatan. Dengar, tuan-tuan, pandangan Nabi tersebut. Pemuda ini, tuan-tuan, langsung tidak pernah lagi terlibat dengan kejahatan maksiat berkenaan. Yang kedua, kenapa Michael Ejhat pilih Nabi SAW manusia yang paling berpengaruh dalam sejarah? Pertama, tidak pernah disampaikan skandal moral, tuan-tuan. Yang kedua, Nabi Muhammad bukan sekadar berjaya sebagai pemimpin agama, tetapi Muhammad SAW juga berjaya sebagai pemimpin dunia, pemimpin negara. Sebagai pemimpin agama, tuan-tuan sekalian, hari ini umat Islam lebih 2 bilion, walaupun bermula dengan 3 orang sahaja. Ya, sebagai pemimpin negara, tuan-tuan sekalian, pemimpin dunia, Nabi memimpin 27 kali peperangan dalam masa 10 tahun di kota Madinah. Ya, bermula dengan perang Badar, dan kebanyakan peperangan yang dipimpin oleh Nabi sebagai ketua panglima tenteranya berakhir dengan kejayaan. Ya, Nabi menerima pandangan sahabat yang bernama Salman Al-Farisi. Ya, apabila berlakunya perang Ahzab, perang Khandaq, untuk menggali kubur sekeliling kota Madinah, berhadapan dengan serangan musyrikin Mekah, dan akhirnya mendapat kejayaan. Ya, dalam perang Uhud, tuan-tuan sekalian, Nabi terjatuh ke dalam gaung, mulutnya berdarah, giginya patah. Sebab itu, tuan-tuan sekalian, pemimpin yang hebat dia takkan lari dari medan peperangan. Tuan-tuan tengok tak cerita Mat Kilau yang 30 hari tayangannya hampir 100 juta kutipan, ya, kutipannya, tuan-tuan sekalian. Ada tengok ke abang-abang sana Mat Kilau? Ya, tak tengok? Saya tengok 2 kali, tuan-tuan sekalian. Ya, tapi tengok tempat lain lah, bukan dekat-dekat Putrajaya, Cyberjaya, dekat-dekat rumah saya. Nanti terkejut orang pula, tuan-tuan sekalian. Ya, kita tengok, tuan-tuan, dalam cerita Mat Kilau ni, Captain Shears ni ketua tentera, ya, British, tuan-tuan, Inggris, tuan-tuan sekalian, yang memerangi dan memusuhi umat Islam di Pulau Tawar, Jerantu Pahang. Apabila perang berlaku, pertempuran berlaku, dan dia nampak, tuan-tuan sekalian, tenteranya ramai kena bunuh, tenteranya ramai kena tembak, apa dia buat? Dia pergi depan ke nak lawan? Tak, dia ambil kuda, dia pecut lagi, tuan-tuan sekalian. Nabi SAW, pemimpin yang hebat, dia tidak pernah lari dari medan peperangan. Ya, sebab itu, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, hari ini kalau kita pergi Mekah, ya, di Masjidil Haram, ya, insyaAllah lepas ni kita doakan, tuan-tuan, dimurahkan rezeki, dapat pergi haji tahun depan. Tahun ini hanya 40,000, tahun ini Malaysia 14,000 orang menunaikan haji. Seluruh dunia tahun ini 900,000. Biasa tunaikan haji berapa ramai? 2.5 juta. Ya, kalau kita pergi Mekah, tuan-tuan sekalian, di Kaabah itu bentuknya segi 4. Kaabah itu segi 4. Apa amalan kita di Kaabah? Tawaf 7 kali mengelilingi Kaabah. Ya, 4 bucu Kaabah ini, tuan-tuan sekalian, ada nama-namanya sendiri. Pertama, Hajar Aswad. Yang kedua, Rukun Yamani. Yang ketiga, Rukun Syami. Yang keempat, Rukun Iraqi. Rukun ni maknanya apa? Bukan diam, tuan-tuan. Rukun ni bucu, tuan-tuan. Bucu Kaabah tersebut.
Pertama, rukun Iraqi. Maknanya kalau kita berjalan ikut arah rukun Iraqi ini, kita akan sampai di negara Irak. Apa yang berlaku di Irak pada hari ini hancur berkecai, tuan-tuan sekalian. Negara umat Islam, perang saudara, ya, perpecahan berlaku di kalangan umat Islam, ya. Saddam Hussein, tuan-tuan sekalian, ditangkap dan digantung, tuan-tuan sekalian, oleh tentera Amerika. Siapa, tuan-tuan sekalian, yang bersekongkol dengan tentera Amerika? Orang-orang Irak yang tinggal di Eropah, orang-orang Irak yang tinggal di Paris, di London. Mereka bagi di sinilah tempat sasaran strategik, di sinilah tempat simpanan senjata. Akhirnya Amerika masuk dan mengalahkan Irak, mengalahkan Baghdad. Hancur perang negara tersebut, ramai terkorban. Orang-orang yang taksub fanatik kepada Amerika, yang mereka menyatakan hanya Amerika sahaja boleh membawa kedamaian. Mereka menyebut apa dia? Bush radhiyallahu anhu, merujuk kepada Presiden Amerika pada masa itu, George Bush. Dia gelar dengan sahabat Nabi, Bush radhiyallahu anhu. Apa berlaku hari ini, tuan-tuan? Tidak ada satu detik pun, tiada satu hari pun di Baghdad, di Irak, melainkan peperangan, melainkan pertumpahan darah sampai hari ini, tuan-tuan. Kita lihat rukun seterusnya, rukun Syami. Syami di mana? Syria, tuan-tuan. Bumi negara Islam, tempat yang cantik. Ibu negaranya Damsyik, Damaskus. Ramai sahabat dikebumikan di situ. Apa berlaku hari ini Damsyik? Apa berlaku di Syam, Syria hari ini? Hancur berkecai, tuan-tuan. Negara tersebut padang jarak, padang terkubur. Walaupun Syria negara Islam, 90% orang-orang Sunni, orang-orang ahli sunnah wal jamaah. Siapa yang berkuasa? Syiah. Syiah, tuan-tuan, dipimpin oleh Bashar al-Assad, membunuh umat Islam. 3 tahun perang saudara, 300.000 orang terkorban. Orang ahli sunnah wal jamaah dibunuh dengan kejam. Ini yang berlaku, tuan-tuan, di Syam, Syria. Yang ketiga, rukun Yamani. Apa yang berlaku di Yaman? Sana'a, ibu negaranya, berpecah kepada 2 bahagian. Satu Yaman Utara, satu Yaman Selatan. Pertempuran berlaku setiap hari. Perang saudara, ya. Saudi pula masuk, tuan-tuan, mengepung, menembak, membunuh, tuan-tuan sekalian, pengikut ataupun penduduk negara tersebut. Hancur, tuan-tuan, negara tersebut. Daripada 4 rukun tadi, 1 sahaja yang belum berlaku. Rukun Hajar Aswad. Rukun Hajar Aswad ini kalau kita berjalan terus je, sampai di mana? Sampai di Asia Tenggara, sampai di Malaysia, tuan-tuan sekalian. Inilah yang sedang diteropong oleh musuh-musuh Islam. Macam mana nak hancurkan Malaysia? Ya, setelah Yaman habis, Iraq habis, ya, Syria habis, tuan-tuan sekalian, tinggal lagi, tuan-tuan, di timur, di Malaysia, tuan-tuan sekalian. Tengok sekeliling kita, tuan-tuan, apa yang berlaku. Filipina, tuan-tuan, dulunya negara Islam. Dulu Filipina negara Islam, Kesultanan Sulu, tuan-tuan. Ya, apabila umat Islam berpecah belah, sesama sendiri, berperang sesama sendiri, akhirnya Spanyol datang menawan Filipina, sampai hari ini menjadi negara bukan Islam. Ya, apa yang berlaku, tuan-tuan, di Thailand? Narakibat, Patani, Yala, Songkhla, Phuket, tuan-tuan. Dulunya negara-negara Islam. Ada negara yang disebut sebagai negara Patani, tuan-tuan sekalian. Hari ini tak ada dah. Ya. Dan sekarang ini yang tinggal, tuan-tuan sekalian, negara di mana kita sedang tinggal duduk sekarang, Malaysia, tuan-tuan sekalian. Walaupun orang cuba macam-macam
setakat ini masih belum berjaya. Kalau kita berpecah tuan sekalian, kita bergaduh sesama sendiri, kita tidak nak berpakat, kita tidak nak duduk di meja rundingan untuk survival umat Islam, Melayu dan Islam, percayalah, kita akan melengkapkan apa yang berlaku di Yaman, di Syria, di Iraq, tuan sekalian. Cuma tak tahu bila masanya. Ya, cepat atau lambat bergantung kepada diri kita sendiri. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah Ta'ala memberikan peringatan di dalam Al-Quran. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah, agama Islam, nescaya kamu akan selamat di dunia dan juga pada hari akhirat. Mudah-mudahan tazkirah ringkas ini bermanfaat kepada semua. Mudah-mudahan di saat kita menyambut Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, hari ini kita bergembira, kita bangun, kita bermarhaban, kita berselawat. Ada yang bawa tuan-tuan roti canai di belakang, ada yang sponsor tuan-tuan sekalian untuk kita makan sup utara hari ini, ada yang bawa tuan-tuan sekalian es krim, macam-macam. Ketika mana hari ini kita bergembira di saat kelahiran Nabi 1400 tahun yang lalu, yakinlah bahawa kegembiraan kita di saat Nabi dilahirkan, Allah Ta'ala pasti akan memberikan ganjaran yang terbaik kepada kita. Satu hari, seorang sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Thawban, Sayyidina Thawban ini lepas maya, dia jumpa dengan Nabi, dia tengok muka Nabi. Nabi hairan, kenapa kamu lihat aku macam tu ya Thawban? Kata Thawban radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, di dunia inilah sahaja aku boleh tengok kamu puas-puas. Di akhirat tak tentu lagi. Kamu sudah pasti masuk dalam syurga, aku tak tentu lagi. Boleh jadi masuk neraka kerana banyaknya maksiat, dosa yang aku buat. Apa kata Nabi SAW? Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang kasih kepada aku, sebut nama aku selalu, selawat kepada aku, gembira di saat aku dilahirkan, nescaya dia akan bersama-sama denganku di dalam syurga. Mudah-mudahan 200 orang yang hadir pada hari ini di pekarangan Masjid Taman Ceras Jaya ini, Allah Ta'ala dan malaikatnya yang menulis tuan-tuan dan puan-puan sekalian menjadi bakal-bakal penghuni syurga nanti pada hari akhirat. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.